Selalunya kan, saya ada tengok juga video-video kat YouTube yang nampak ada pengamal-pengamal perubatan ni. Dia boleh nampak macam makhluk halus tu ada kat sana kat sini kan, ditangkap beria. Assalamualaikum. Santai guys. So hari ini aku bukan nak menyembang pasal kisah seram ataupun malam kliwon, tapi ada mengena juga dengan hantu. Saya di sebelah ini adalah seorang pegawai syarak Masjid Sultan Abdullah. So, sebelum tu boleh perkenalkan diri dulu. Okey, nama saya Muhammad Al-Abrar bin Muhammad Amir. So, saya adalah pegawai masjid daripada Masjid Sultan Abdullah, Masjid Tanah Melaka. Okey, guys. Sebelum tu aku panggil kau ustaz ataupun Boleh, tak ada masalah. Kau aku Sila. lu bro. Kita santai, chill bro. Okey, so hari ni ni ustaz, saya nak membincangkan satu topik pasal berkenaan dengan segmen saya dah sebelum ni, kisah seram. Sebelum tu saya ada terbaca lah dekat komen-komen YouTube yang macam ataupun kat Facebook kami juga. Kami perasan macam ada jugalah segelintir orang yang masih tak mempercayai hantu itu wujud. So, daripada pandangan ustaz sendirilah, adakah hantu itu wujud? Okey, so sebenarnya hantu ni kalau kita sebut sangat famous dekat tanah Melayu ni. Sangat banyak betul. Daripada dulu lagi kita ada macam-macam jenis hantu. Yes. Okey, apa contoh hantu yang kita boleh senaraikan dekat yang famous kat tanah Melayu? Masakan ni yang saya tahu lah, yang orang kata selalu bermain di bualan mulut orang. Pontianak, tuyul, hantu galah, langsui, menanggal. Satu lagi hantu tu tak payah sebut lah. Itu hantu tu bahaya sikit. Okey, so dekat Malaysia ni ataupun dekat tanah Melayu ni memang daripada dulu lagi dah famous dengan macam-macam jenis hantu, betul? Yes. So persoalan dia sekarang, wujud ke hantu-hantu ni sebenarnya? Betul, kalau ustaz bagi pandangan pribadi saya, hantu tu wujud lah. Sebabnya benda pun ada sebahagian daripada kita lah. Tu tak tahu lah kalau daripada perspektif pandangan Islam dan ustaz sendiri lah. Okey, sebenarnya hantu ni adalah satu gelaran yang diberikan oleh kita, oleh orang Melayu, iaitu sebenarnya yang pada asalnya dia bukan, hantu ni dipanggil sebagai jin. Dalam Islam, dalam Al-Quran Allah sebut dia sebagai jin. Tapi yang hantu yang kita sebut tadi, yang kita sebut macam-macam tadi, hantu-hantu putih anak dan sebagainya, itu adalah lebih spesifik. Contoh, ada manusia. Manusia tu apa? Kita ada postman, kita ada polis, kita ada driver Uber dan sebagainya. Jadi itu adalah lebih spesifik. Contohnya macam pocong, putih anak, itu lebih spesifik. Tapi yang umum ni kita panggil dia jin. Dalam Al-Quran Allah sebutkan jin lebih kurang 39 kali. Nak menunjukkan kewujudan jin ni memang sebenarnya ada. Dan dalam Al-Quran sendiri Allah ada sebutkan tentang satu surah yang dinamakan surah jin. Menunjukkan apa nama surah tu? Surah jin, nama surah tu. Surah jin? Ush, ni first time lah aku tahu ada surah jin. Serius. So Allah berfirman dalam surah jin tu, surah ayat pertama, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Iaitu pada zaman Nabi SAW, jin ni dah memang dah ada. Dan bila Nabi SAW bacakan Al-Quran, jin ni terpegun dengan ayat Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW. Inna sami'na Qur'anan ajaba, ajib. Jin ni terpegun dengan ayat Quran yang dibacakan oleh zaman Nabi SAW. Kemudian dalam Ibnu Katsir, dalam Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir mengatakan jin ni diciptakan 2000 tahun sebelum penciptaan manusia. Maksudnya dekat bumi ni jin duduk dulu ke ataupun Jin dahulu. Sebab diberitahukan kepada kita 2000 tahun sebelum manusia lagi jin dah diciptakan, dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir. So sebenarnya siapa yang tak percaya dengan kewujudan hantu ni ataupun jin ni, sebenarnya dia sangat-sangat ketinggalan zaman. Adakah benda tu berkait rapat dengan beriman kepada alam ghaib? Ya, dan kita wajib percaya kepada ghaib. Itu termasuk dalam kita punya rukun iman. Kita wajib percaya dengan beriman kepada, percaya dengan kewujudan malaikat. Malaikat juga adalah makhluk Allah yang ghaib. Kemudian jin, makhluk Allah yang ghaib. Syurga, neraka, makhluk Allah yang ghaib. Jadi siapa yang tidak percaya dengan kewujudan jin, maksudnya dia belum sempurna lagi dalam rukun iman dia. Okey, itu adalah penjelasan daripada ustaz tentang adakah hantu itu wujud. So rasanya bagi aku sangat clear lah tentang definisi ataupun adakah hantu itu wujud.
So kita beralih kepada soalan yang kedua lah. Pada pandangan Ustaz dah sendiri, adakah hantu itu mampu membunuh manusia? Okey. Kalau kita tengok dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jin ini dia mampu bergerak di dalam tubuh badan anak Adam. Itu kita lah, anak Adam semuanya. Dia mampu bergerak dalam tubuh badan anak Adam melalui saluran darah. Maksudnya dia akan masuk melalui saluran darah kita kan? Jadi ada rongga-rongga yang tertentu yang dia boleh masuk ke dalam badan kita. Dia boleh melalui saluran darah. Contoh yang Ustaz boleh spesifik macam rongga-rongga yang mudah terdedah untuk memasuki. Okey, kita ambil contoh yang dekat muka je lah. Contohnya mata, Mata telinga, ubun-ubun. Itu adalah antara laluan-laluan yang dia boleh masuk. So tadi soalan dia, boleh ke hantu ni membunuh manusia? So jawapan dia boleh. Itulah yang digunakan oleh pengamal sihir-sihir. Mereka ni contohnya dia gunakan ramuan racun-racun dan sebagainya, dicampurkan. Memang macam-macam jenis racun. Itu kalau kita nak cerita kena segmen lain lagi. Okey. Lagi Nampak panjang tu lagi. kan. Kalau nak tahu kena segmen lain. Okey. So ramuan-ramuan ni, pendek cerita, ramuan-ramuan ni dijadikannya hantu ni ataupun jin ni sebagai rider. Kita panggil sekarang rider lah. Tukang hantar. Grab lah. Yes. Macam Grab lah. Macam Grab lah. Hantu pun ada Grab guys. So itulah dia sistem dia. Dia akan bawa ramuan-ramuan ni sebagainya pergi kepada orang yang nak ditujukan, dan hantu ataupun jin lah akan memasukkan racun-racun ataupun bahan-bahan tersebut dalam badan orang tu. Dia kira ibarat macam dia askar upahan lah. Yes. Dia askar upahan. Tapi dari pandangan saya lah kan Ustaz kan, pada pandangan saya secara peribadi saya tak percaya yang hantu tu membunuh. Tapi daripada pandangan Ustaz sendiri, hantu tu membunuh. So maksudnya hantu tu adalah asbab kepada kematian seseorang itu. Ya, betul. Tapi tetap semuanya berlaku dengan izin Allah. Dengan izin Allah. So benda tu clear lah. Sebab saya ada orang cakap hantu tak boleh bunuh orang sebab semua ajar maut di tangan Tuhan kan. Tu saya kadang pun macam benda tu confuse kan. Sama juga, kereta tak boleh bunuh orang. Betul. Betul. Tapi ajar maut kan Tuhan. Terkena guys. Ustaz ada pengalaman tak Ustaz dalam segi rawatan makhluk halus ni? Okey. Ada tak pernah pengalaman ada seseorang tu hampir mati disebabkan gangguan makhluk halus ni ataupun kena santau ke dan sebagainya? Okey, banyak. Sebenarnya kalau dikaitkan, kadang-kadang contoh tadi, bila contoh macam kita cakap tadi, makhluk halus ni dia bawa masuk ramuan-ramuan racun dan sebagainya ke dalam badan manusia. Jadi benda tu ada dalam badan, dia boleh menyebabkan penyakit fizikal. Contoh macam kanser. Boleh? Ha. Sebab selalu saya nampak macam drama TV keluar paku. Betul lah keluar paku tu. Betul, boleh, tak mustahil keluar paku, kaca. Sebab ada contoh dalam salah satu ramuan dia. Kita buka sikit pasal ramuan. Contoh satu ramuan dia, mentol lampu Kalimantan tu, dia tumbuk, campur sekali. So bahan-bahan tajam yang dimasukkan. Jadi kemungkinan dalam bahan-bahan tu adalah bakteria ataupun virus dan sebagainya, boleh menyebabkan kepada penyakit fizikal. Dan bila penyakit fizikal boleh membawa maut. Kes santau ni pun kira bahaya jugalah kan. Memang bahaya, sangat-sangat bahaya. Sebab saya kadang pasal santau ni pun bukanlah tak nak percaya sangat. Tapi sebab saya masih pada yang sebelum ni saya masih berpendapat yang hantu tak boleh bunuh. Bila Ustaz kata santau tu mampu membunuh, saya pun macam terkejut lah juga benda ni. So ada tak satu doa untuk mengelakkan santau ni Ustaz? Okey, itu soalan akan datang. Akan datang. Okey, sebelum tu kita ada 3 jenis manusia. 3 jenis manusia. 3 jenis manusia. Yang pertama sekali, orang yang terlampau taksub dengan jin ataupun dengan hantu. Contoh dia, sakit sikit-sikit jin, sakit perut hantu, sakit kepala ni ada benda bertinggi. Itu orang pertama. Semua benda dia kata hantu ataupun jin. Okey, yang kedua pula, orang yang langsung tak percaya dengan jin ataupun dengan hantu. Ini orang ni bermasalah dalam masalah keimanan dia. Sangat bermasalah. So dia tak percaya langsung, dia hanya sains semata-mata, tanpa mempercayai dengan kewujudan jin lah. Sedangkan Allah dah sebut sendiri dalam surah Al-Jin dalam Al-Quran, dan banyak lagi nama jin, sebanyak 39 kali Allah sebut. Jadi yang golongan ketiga pula, orang yang pertengahan. Maksudnya dia mengamalkan perubatan yang moden dan sains dan sebagainya, dan sambil itu dia mempercayai dengan kewujudan jin. Jadi itu adalah 3 jenis manusia. Terusnya adalah soalan ketiga. Okey Ustaz, adakah
nampak hantu itu adalah satu kelebihan kepada manusia ataupun satu kekurangan? Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-A'raf. Allah mengatakan yang syaitan ni boleh melihat kita, tapi kita tak boleh melihat dia. Jadi itu adalah lumrah kita sebagai manusia sebenarnya tidak boleh melihat jin. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi persoalan dia sekarang, orang yang boleh nampak ni kelebihan ke ataupun satu kekurangan? Kalau bagi saya lah Ustaz. Okey, sila. Saya better tak nampak pun. Kalau dia nampak pun saya rasa tak jadi orang kan. Okey, sebenarnya dia antara dua. Yang pertama, kalau ada orang cakap lah dia boleh nampak. Yang pertama antara dia pembohong, ataupun yang kedua dia ni sebenarnya bermasalah. Sebab apa dia boleh nampak? Dia memang boleh nampak, tapi dia boleh nampak disebabkan ada jin ataupun hantu kat dalam badan dia. Jadi dia melihat jin tu dengan pandangan jin tu. So kalau ada orang kata mata halus itu terbuka, itu sebenarnya bohong ke macam mana? Boleh terbuka. Boleh terbuka juga lah. Masa kita dah mati kita nampak semua. Gua kena lagi guys. Bukan setakat jin aja yang kita nampak, tapi malaikat maut pun kita akan nampak masa nak meninggal. So maksudnya kalau orang bila ada orang cakap dia boleh nampak makhluk halus tu kan. So benda tu adalah masalah lah. Dia perlu mendapatkan rawatan yang segera. Okay guys, ini first time aku dengar benda ni masalah. Sebab selalu aku dengar orang-orang macam ni kononnya ada sixth sense. So bila Ustaz terang benda ni bermasalah, so bagi Ustaz masalah tu bahaya atau tidak? Masalah yang sangat bahaya lah. Contohnya orang-orang macam ni kita check balik diri dia kan. Okey, dia kata dia boleh ada kelebihan, dia boleh nampak hantu dan sebagainya. Okey, kita tanya dia, macam mana? Solat okey tak? Tu yang kita tanya. Kita check dia, solat dia okey ke tidak. Kalau solat pun tunggang-langgang tapi boleh nampak sebenarnya, itu lagi lah jelas-jelas dia bermasalah. Kalau yang ada kelebihan tu daripada kecil, itu pun perlu dapatkan rawatan juga. Dia pun bermasalah jugalah. Bermasalah juga, perlu dapatkan rawatan. Dan boleh didoakan supaya ditutup semua dia lah. Selalunya kan, saya ada tengok juga video-video kat YouTube yang nampak ada pengamal perubatan ni, dia boleh nampak macam makhluk halus tu ada kat sana kat sini kan, ditangkap beria. So adakah pengamal perubatan itu bermasalah ataupun itu adalah satu kelebihan yang Tuhan berikan kepada dia? Okey, itu pun sebenarnya kita tak boleh nak menghukumkan seseorang ni yang boleh nampak ni. Sebab ada juga orang-orang soleh yang dia beramal, yang Allah bagi dia keizinan lah untuk nampak. Kalau kita tengok pengamal perubatan ni, kita boleh tengok dia punya background, cara perubatan dia. Itu kena segmen lain lah. Kita kena tanya macam mana kita nak tahu pengamal perubatan ni dia sebenarnya betul-betul ke, ataupun dia pun sebenarnya menggunakan hantu dalam perubatan dia. Dengar tu guys, kalau korang nak tahu pasal segmen yang Ampu Ustaz ni cakap nanti, ada pada episod seterusnya. So sampai di sini saja kot Ustaz, kita bincangkan segmen berkenaan hantu. Saya rasa dah tak ada lagi, mungkin akan ada soalan seterusnya. So kepada penonton, kalau ada sebarang pertanyaan, bolehlah komen. Tak kisah nak bertanya pasal hantu ke, ataupun masalah gangguan makhluk halus dan sebagainya, just komen je dekat channel kami di Facebook dan di YouTube kami. InsyaAllah kami akan membawa soalan itu kepada Ustaz ni untuk dibincangkan di segmen-segmen seterusnya. So jangan lupa like, share dan subscribe.